Yo, apa khabar semua? Korang bersama aku lagi, Wani aka Abe Kiciwa. So, untuk video hari ni, aku nak ceritakan korang apa genre-genre yang kita tak biasa dengar dalam cerita biasa, tapi dalam anime, ini benda yang biasa. Okay, so macam kita tahu, genre ni basically semuanya benda sama. Contohnya macam action, komedi, romance, itu orang kata apa, genre-genre yang kita biasa dengar. Tak kisahlah kita tengok K-drama ke, kita tengok drama Melayu ke, kita tengok English movie ke, itu genre-genre yang kita biasa dengar. Tapi dalam anime ada genre-genre yang orang kata apa, bukan biasa tau. Contoh macam dorang anime still ada action, still ada adventure, romance semua ada. Tapi ada certain genre dalam anime ni yang kita tak biasa dengar dalam cerita, orang kata apa, cerita biasa, cerita mainstream kita. So untuk video kali ni aku nak ceritakan korang seberapa banyak, mungkin tak semua, tapi aku adalah buat research sikit. Aku cari apa cerita-cerita ataupun genre-genre yang kita tak biasa dengar, ataupun basically genre yang dalam Japanese, dia punya terms dia. So bukannya terms English, bukan terms Melayu, tapi terms Japanese. So macam contohnya macam isekai apa semua tu. Okay, so dalam video ni aku akan ceritakan ke korang apa genre-genre yang benda tu lah. Okay, so untuk genre pertama aku akan ikut daripada susunan A sampai Z lah. Okay, untuk yang pertama adalah Akuma ataupun Demons. Okay, so macam genre tu lah. So dia kat situ dia banyak cerita pasal demons, ceritanya pasal macam setan lah, setan, jin semua tu lah. Hantu dia tak kira sebagai Akuma. Dia itu lebih kepada macam misteri macam tu lah. Dia macam misteri apa semua tu. Okay, untuk second genre which is Bishonen. Bishonen ni adalah, kalau orang kata apa, direct translation ni adalah beautiful youth, ataupun orang kata apa, remaja yang cantik. Okay, so selalunya cerita Bishonen ni diorang selalunya lelaki lah. Cerita Bishonen ni mostly don't fokus kepada perempuan, kepada audience perempuan. Okay, so basically cerita Bishonen ni, cerita dia kalau korang tengok, watak lelaki dia lawa. Okay, so macam jenis macam ke K-pop ni lah, memang jenis ini lawa, ini muka hello, ini hello lah kan. Kalau ada setengah orang guna pakai term tu jenis hello, jenis macam wow gitu. Okay, so contoh cerita Bishonen ni contohnya macam orang high school host club, and then dengan foot basket. So kalau you tengok lelaki dia memang lawa dalam anime tu. Okay, tu genre ketiga which is ecchi. So ecchi ni cerita dia ataupun genre dia, orang silap faham antara ecchi dengan hentai. So ecchi ni diorang punya cerita mostly PG-13 ataupun orang kata apa, more kepada nudity lah, nudity. Okay, so cerita dia ecchi ni cerita dia tak ada no sex scene lah. Dia cuma just orang kata apa, nudity everywhere, macam telanjang bulat ke sana ke sini, tak apa-apa ke kan. Okay, so contoh cerita yang paling common sekali lah, kalau selalunya ecchi ni orang akan suggest High School DxD. Okay, aku personally tengok cerita tu letak tepi kan, part ecchi tu kan. Tapi kalau kau tengok action ni best. Dia cerita dia ecchi, action, ada Akuma lah sikit, sebab apa, dia punya main character tu kan kena tukar jadi demon pakai semua tu kan. So itulah aku kata cerita ecchi ni dia tak ada orang kata apa, sex scene, dia tak ada yang part benda tu lah. Dia cuma just telanjang sana sini apa semua bagai. So kalau budak-budak aku tak suggest tengok lah cerita tu. Tapi kalau korang dah mature, dah boleh berfikir secara waras, boleh lah tengok cerita ni. Okay, tu genre yang keempat which is harem. So harem ni aku dah cerita kat korang masa first video tu. So harem ni adalah satu cerita di mana MC dia, main character dia lelaki dan dikelilingi dengan ramai perempuan. Memang
mana-mana dia pergi semua perempuan lah senang cerita. Okay, contohnya macam kalau tu latest lah, contohnya macam Gotobun no Hanayome. Cerita kalau Gotobun tu kita tengok apa, siapa, Futaro tu dikelilingi dengan 5 gadis kan, 5 kembar tu kan. Contohnya satu, lepas tu Infinite Stratus, apa lagi, harem banyak, harem boleh kata banyak jugalah cerita-cerita harem ni, sebab yelah dia nak attract atau apa audience lelaki kan, sebab yelah harem kan. Okay, untuk yang kelima ni dia satu genre juga tapi aku tak nak beritahu. So okay, so untuk genre yang keenam iaitu isekai. So isekai ni dia selalunya cerita dia orang kata apa, dia affiliated dengan komedi. So maksudnya kalau selalu isekai dengan komedi, diorang selalunya akan datang sekali. So isekai tu apa? Isekai tu dia derive daripada word sekai, which is world. Isekai ni maksudnya dunia, world. So isekai ni adalah cerita di mana contohnya selalunya main character lah. Main character tu dia orang kata apa, di summon ataupun apa bahasa Melayu summon ni, biar lah. So dia kontak dia dulu daripada dunia kita, tiba-tiba dia ke dunia lain, dunia luar, dunia lain tak kisahlah, apa dunia apa angel ke apa bagai semua tu. Cerita dia mostly isekai macam tu lah. Dia selalunya sama ada dia mati, kena langgar dengan lori, lepas tu dia dilahirkan semula, reincarnated, dilahirkan semula ke dunia lain, ataupun tiba-tiba dia kena tarik masuk macam cerita. Contohnya banyak isekai ni, sebab isekai ni pada aku one of the popular genres lah kalau kita cakap pasal anime ni. Macam contohnya macam contoh-contoh cerita macam Konosuba. So Konosuba ni pada aku mungkin ramai akan sokong dengan pendapat aku, tapi pada aku Konosuba ni one of the top anime of all time lah bagi aku lah. Sebab dia cerita dia tak berat sangat, dia tak susah untuk kau faham, dan cerita dia penuh dengan komedi. So macam setiap masa kau akan gelak lah. And then contoh isekai lain, contohnya macam apa that time when I incarnated as a slime, banyak How to Summon the Demon Lord, Hataraku Mau Sama pun boleh kata isekai juga. Banyak cerita isekai sebenarnya. Okay, itu untuk isekai. Okay, so untuk genre yang ketujuh, which is mecha. Mecha ni mungkin orang tahu, mungkin ada orang tahu, ada orang tak tahu. Mecha ni nama pun mecha, so drive daripada word mechanical. So dia cerita dia kepada robotics, macam Transformers kan. Transformers ni salah satu contoh mecha lah. Tapi kalau anime cerita macam Gundam. Gundam tu kira paling popular lah, kira macam untuk apa bayi-bayi kita ni kan. Dulu kat TV3, TV9 dan TV7 selalu ada cerita Gundam ni. Tapi personally aku tak minat sangat cerita mecha, tak tahu kenapa. Tapi yalah, setiap orang kan ada preference masing-masing kan. So mecha is one of the genres yang agak sinonim lah dengan anime. Okay, untuk genre yang ke-8 iaitu seinen. So seinen ni dia cerita dia fokus kepada lelaki-lelaki yang meningkat dewasa. Okay, so seinen ni dia cerita dia macam aku cakap tadi, dia memfokuskan kepada lelaki-lelaki dewasa, tetapi selalunya watak dia adalah bawah 30. Contoh-contoh cerita seinen ni macam Initial D dengan Kaguya-sama. So dua cerita ni aku cari recommendation dekat My Anime List, sebab aku sendiri pun kadang tak sure cerita aku tengok tu seinen ke tidak. So aku pun terpaksa lah buka My Anime List untuk aku tengok aku punya list ni betul ke tidak. Okay, tu genre ke-9 iaitu shoujo. So shoujo ni dia cerita dia memfokuskan kepada watak perempuan yang berumur 7 ke 18 tahun. So cerita dia macam dia shoujo shonen ni dia
apa kata, dia banyak related dengan genre-genre lain. Okay, antara contoh cerita shoujo, contohnya macam Kaichou wa Sama. So Kaichou wa Sama ni kalau kita tengok macam dia cerita tu romance, and then cerita tu dia cerita pasal lelaki dengan perempuan tu kan. So, macam pada aku lah, personally pada aku enjoy cerita tu, tapi aku rasa audience perempuan yang lebih shock lah tengok cerita tu berbanding dengan audience lelaki kan. Sebab macam cerita tu kan macam acah-acah sweet, acah-acah drama Korea sikit kan. Macam tu lah cerita, mostly cerita shoujo ni. Kalau untuk shonen, which is our next genre, so shonen ni dia opposite of it. So dia untuk lelaki pula yang berumur 7 ke 18 tahun. So selalunya cerita shonen ni cerita pasal mungkin cerita pasal budak yang membesar ke, yang mostly selalunya shonen ni cerita action lah, mostly lah, macam apa yang aku tengok lah. Contohnya macam Boku no Hero Academia. So macam kita tengok Boku no Hero Academia kan, dia punya MC dia Deku kan. Deku dia dia tak ada apa. So macam dia tunjuk macam mana dia progress apa semua. Selalunya mostly cerita-cerita yang shoujo dengan shonen ni diorang lebih kepada progress of the characters, bukannya diorang tak fokus sangat karakter dia, sebab dia dia punya background characters dia. So dia fokus kepada main character punya development. Okay, untuk genre yang ke-11, ni aku tak sure lah either genre ni popular di kalangan cerita cerita biasa ataupun tidak. Tapi pada aku cerita ni macam mostly dia agak popular dengan anime lah, which is slice of life. So slice of life ni sebagaimana yang diberitahu dalam nama genre tu. So slice of life ni dia more kepada daily life punya daily life punya cerita. So selalunya cerita ni dia more kepada drama, relatable dia lah, drama. Kadang ada juga romance sikit, ada sad sikit. Contohnya macam sad, SAD. Okay, so salah satu contoh dia macam Anohana, macam Nichijou, which is comedy. Anohana dia drama, dia sad drama. And then Clannad. So Clannad pun salah satu mungkin sad drama jugalah. Itu antara contoh-contoh dia lah. Sebab slice of life ni banyak jugalah. Okay, macam pada aku antara genre-genre yang popular dalam anime ni isekai dengan slice of life lah, mostly. Okay, untuk yang terakhir, yang ini I'm not sure lah either benda ni orang kata main genre ataupun tidak. Tapi mostly benda ni kita akan nampak lah kalau kita tengok anime, which is yaoi dengan yuri. So aku rasa bersalah nak cakap ke tak benda ni, tapi disebabkan for the sake of the video I had to say it lah kan. So yaoi ni senang cerita gay lah. Yaoi ni gay. So selalunya cerita dia more kepada lelaki suka lelaki, macam then relationship development sebagai. Kalau yuri lah lesbian. Macam tu je lah. Aku harap tak kena demonetize video ni. Sebab aku sebut benda tak lah ni kan. Okay, so basically itu sahaja untuk video hari ni. Untuk video kali ni, kalau korang ada apa-apa genre-genre yang korang mungkin tahu tapi aku tak bagi tahu, okay, korang boleh bagi tahu dalam ruangan komen. Okay, so just for additional information, semua list yang aku sebut list yang aku sebut tadi tu aku dapatkan daripada Telegram anime channel. So korang boleh kalau contohnya korang nak tengok anime tapi korang malas nak stream, korang nak download ke apa, okay, korang bolehlah try pergilah kat Telegram anime channel tu. InsyaAllah nanti aku try, nanti aku akan letak link tu dekat description. Okay, so and juga kalau contohnya macam korang nak tahu lebih pasal anime recommendation yang mungkin
yang mungkin korang nak tahu lebih, korang boleh try pergi ke My Anime List. So My Anime List ni dia kalau ataupun kalau geng-geng anime ni dia popular lah sebab dia macam anime List ni macam-macam ada lah untuk anime, kira macam ensiklopedia lah bagi aku untuk anime. Okay, so itu saja untuk video hari ni. Terima kasih masih ingat kerana support channel ni. So jumpa lagi untuk video akan datang. Jumpa lagi. Bye.